Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Dapat lagi kita bersama dalam bacaan hadis hari ini insyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari dan salam hari Ahad. Salam hujung minggu insyaAllah. Okay. Siapa yang bercuti, saya ucapkan selamat bercuti, selamat berehat insyaAllah. Okay? Siapa yang mungkin ada yang bekerja, hari Ahad insyaAllah, saya ucapkan selamat bekerja. Okay? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuraini, Kak Sadia Abu. Okay, ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Jemput masuk yang baru hadir. Saya ucapkan selamat datang insyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan. Baik. Yang dah hadir boleh tolong untuk sharekan live ini. Boleh sama-sama kita nak sebarkan kebaikan. Kita nak lipat kali gandakan pahala kita. Kita nak lipat kali gandakan amalan kita. Boleh tolong sharekan live ini insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk yang dah hadir, yang dah bersama-sama insya-Allah. Okey, hari ini dalam slot bacaan hadis, kita nak relax. Okay. Kita nak sempoi-sempoi sahaja insyaAllah. Kita nak sembang, kita nak share adab. Kat sini ada adab zahir dan adab batin. Tapi adab apa? Iaitu adab ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah, okay. Kita nak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran setiap hari kan. Daripada pagi sehingga malam. Jadi kita nak tahu dalam membaca Al-Quran ini ada adab. Okay, dibahagi dua. Adab zahir dan juga adab batin. Adab zahir, adab dari segi luaran. Dan adab batin itu dari segi adab di dalam hati kita, dalaman insyaAllah. Okay, sekejap lagi kita akan baca sama-sama. Okay. Jadi setiap perkara yang kita buat mesti ada adab, betul kan? Makan pun kita ada adab. Kita nak tidur, kita nak tidur pun ada adab dia. Jadi nak membaca Al-Quran, apatah lagi nak membaca Al-Quran, nak membaca kitabullah, ada adab. Okay, insyaAllah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam insyaAllah. Kak Janilah, Kak Lili Chun, Kak Nikmat, Kak Alasawati. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Okay, yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Selamat datang. Jemput masuk, jemput hadir. Okay, yang dah hadir boleh tolong sharekan live ini. Ajak ramai-ramai. Ajak kawan-kawan, ajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini, hari Ahad insyaAllah. Kita nak relax sempoi-sempoi sahaja. Baik, muka surat 240 Kak Kamaria. Okay. Yang ada kitab, kalau yang ada kitab Fadilah Amal, boleh buka 240. Okay. Yang tak ada tak apa, sama-sama kita kongsi sambil-sambil kita dengar insyaAllah. Okey, jom sebelum kita mula, kita nak berzikir. Boleh kita nak zikir subhanallah sama-sama. InsyaAllah hari Ahad kita nak berzikir. Moga-moga dengan kita berzikir, kita lebih tenang. Okey. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Jom kita zikir sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر. Lagi sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan dengan kita berzikir, hati kita lebih tenang. InsyaAllah, okay. Okay, zikir. Zikir yang kita baca tadi tu, okay. Zikir tu Nabi yang ajar. Okay, Nabi kata, Nabi bersabda, zikir yang kita baca tu, amalan itu kita boleh lakukan setiap hari. Dan amalan itu, zikir itu, ganjaran dia, pahala dia sebesar gunung Uhud. Subhanallah, kan. Amalan yang kita lakukan, kita hanya berzikir, kita hanya duduk, kita hanya mengeluarkan suara, tetapi ganjaran dia sebesar gunung Uhud. Pahala dia sebesar gunung Uhud. Okay, besar mana gunung Uhud tu? Okay, boleh cuba Google. Gunung Uhud di Mekah, insyaAllah, tak silap saya. Okay, kita boleh dapat ganjaran sebesar itu dengan hanya kita berzikir. InsyaAllah, okay. Moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah, okay. Saya doakan moga semua dilindungi Allah. Okay, moga kita dijauhi daripada segala keburukan. Okay, moga Allah permudahkan segala urusan tuan-puan hari ini. Okay, mana yang ada urusan hari ini, insyaAllah saya doakan moga Allah permudahkan segala urusan. Moga Allah selesaikan segala keperluan kita hari ini, insyaAllah. Amin. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Kak Siti Rohaya, Kak Siti Hanis, Kak Hamizah, okay, Kak Sauda, Kak Yonda, Kak Nur Azwa. InsyaAllah, okay, ahlan wa sahlan. Selamat datang, silakan masuk, jumpa hadir. Baik. Okay, yang dah hadir, yang dah share, saya ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih. Dan yang belum share, jangan lupa tekan button share, boleh? InsyaAllah kita nak sama-sama lipat kali gandakan amalan kita. Baik. Okay, tajuk hadis kita hari ni, kita nak bercerita, kita nak share, sama-sama kita baca, iaitu adab. Tentang adab. Okay, semua perkara kita buat ada adab, kan? Kita nak makan pun kita ada adab. Kita nak berjalan pun kita ada adab. Kita nak tidur pun kita ada adab. Adab tidur macam mana? Okay, adab tidur, contohnya baca doa sebelum tidur, seelok-eloknya tidur menghadap ke, mengiring ke kanan. Okay, itu antara adab-adab tidur. Okay, tapi hari ini kita nak sama-sama tengok adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran, sahabat kita, Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita nak baca Al-Quran, kita kena tengok ada adabnya juga. InsyaAllah, okay. Jadi dekat sini, dia ada dua jenis adab. Iaitu yang pertama, adab zahir. Yang mana adab zahir itu, adab dari segi luaran lah. Daripada fizikal, dari segi fizikal. Okay, yang kedua kita ada adab batin. Okay, zahir dan batin. Maaf, zahir dan batin. Okay, jadi apabila ada zahir, mesti ada batin. Okay, zahir dan batin tidak boleh dipisahkan. Begitu, okay. Jadi batin ini iaitu adab dalaman jiwa kita. Okay, insyaAllah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Okey, hari ni kita nak untuk makluman, dalam slot bacaan hadis hari ni kita nak share, kita nak kongsi sampel-sampel sahaja. Okey, dan iaitu adab-adab membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey. Baik, jom kita tengok. Yang pertama kita ada adab zahir, adab dari segi luaran, adab dari segi fizikal. Okey, jom kita tengok yang pertama. Dia kata adab zahir ketika baca Al-Quran, kita kena duduk dengan penuh hormat. Macam mana duduk dengan penuh hormat itu?
kita kena duduk dalam keadaan kita berwuduk. Okey, seelok-eloknya lebih afdal kita baca Al-Quran dengan penuh hormat. Okey, dalam keadaan kita berwuduk menghadap ke arah kiblat. Jadi yang pertama kita baca Al-Quran, kita duduk dengan penuh bersedia. Okey, penuh bersemangat, bersedia, get ready. Okey, dengan penuh hormat. Kita nak baca kitab Allah ni, kita nak baca Al-Quran, kita kena duduk dengan hormat. Iaitu hormat yang macam mana? Kita ambil wuduk dan seeloknya kita menghadap kiblat. Okey, insya-Allah. Baik, yang kedua, jangan membaca dengan cepat. Okey, jangan kalang kabut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan membaca dengan cepat. Okey, habis tu macam mana nak kena baca? Bacalah dengan tartil dan bertajwid. Okey, jadi bacalah tartil dengan bertajwid. Jangan baca cepat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Laju-laju nak ke mana kan? Okey, jadi adab yang kedua kita kena baca dengan tartil. Baca dengan tartil macam mana? Baca dengan hak-hak Al-Quran. Panjang pendek tu kita kena betulkan. Okey, tanwin ke tak tanwin. Jadi dengan bertajwid. Dengung ke tak dengung, macam mana kita kena baca. Okey, jadi yang kedua kita jangan baca dalam keadaan cepat. Relax je. Okey, baik. Yang ketiga, berusahalah untuk menangis. Okey, adab dari segi zahir, berusaha. Cuba usaha baca Al-Quran untuk menangis, walaupun terpaksa buat-buat. Tak apa, walaupun terpaksa buat-buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Saya ucapkan jemput masuk insya-Allah. Okey. Dalam solat bacaan hadis kita hari ini. Okey, kita hari ini kita nak baca, kita nak share sama-sama adab-adab ketika membaca Al-Quran. Insya-Allah hari-hari kita baca Al-Quran. Jadi kita nak sempurnakan, memperkemaskan adab-adab kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Jadi yang ketiga dia kata kita kena berusaha. Kita kena berusaha menangis. Okey, walaupun terpaksa buat-buat ni, tak keluar air mata kan. Tapi walaupun terpaksa buat-buat, tapi kita cuba usaha untuk menangis. Insya-Allah. Okey, bila dengan menangis ayat yang kita baca tu, ayat Al-Quran yang kita baca tu, dia akan masuk ke dalam hati kita. Okey, insya-Allah. Jadi berusaha untuk menangis. Kemudian apa lagi adab dari segi zahir? Tunaikanlah hak-hak ayat azab dan ayat rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Okey, jadi baca Al-Quran kita tunaikan. Kalau ada ayat Al-Quran yang tentang azab, okey, ayat Al-Quran tentang azab, contoh macam digambarkan di dalam neraka kan, ayat-ayat tentang azab. Jadi macam mana kita nak tunaikan hak-hak tu? Okey, kita kena baca dengan penuh rasa ketakutan. Okey, dengan penuh rasa ketakutan. Kalau ayat yang kita baca itu dia tentang azab. Okey, kalau tentang rahmat, okey, keindahan di dalam syurga, nikmat, okey, kebahagiaan, ganjaran Allah. Macam mana kita nak tunaikan hak ayat Al-Quran yang tentang ayat rahmat? Kita kena baca dengan penuh kegembiraan. Okey, ayat yang penuh rahmat, jadi kita kena baca dengan perasaan yang gembira. Jadi maksudnya tunaikanlah hak ayat itu, kita kena baca dengan perasaan. Okey, insya-Allah. Kemudian okey, sekiranya terdapat kemungkinan riak atau mengganggu orang lain, maka bacalah dengan suara yang perlahan. Okey, contoh kita baca, kita tengah baca Al-Quran ni, suara yang kuat macam biasa kita baca, mungkin tiba-tiba ada orang datang, kan, ada orang duduk sebelah kita ke, okey, tiba-tiba kita takut,
Okey, kita tak tahu kan, kita takut kemungkinan perasaan riak tu tiba-tiba datang. Aku tengah baca Quran ni. Okey, kemungkinan. Okey, sebab tu dia kata kemungkinan perasaan riak tu akan datang. Dan kalau kita rasa kita mengganggu orang lain, jadi baca dengan perlahan. Okey, untuk elakkan kita ganggu orang lain, untuk elakkan daripada perasaan riak, kita tak nak pun rasa riak kan, tapi perasaan itu kadang-kadang dia boleh muncul. Jadi kita baca dengan perlahan. Okey, sekiranya kalau tidak ada sesiapa, kita tak mengganggu sesiapa, jadi bacalah dengan suara yang kuat, insya-Allah. Okey. Kemudian bacalah dengan suara yang merdu. Okey, adab zahir bacalah dengan suara yang merdu. Okey, kerana dalam banyak hadis dia menekankan kepentingan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Okey, kita usahalah baca dengan merdu. Ada lenggok sikit pun tak apa. Okey, tak setanding orang yang qori baca berlagu tu pun tak apa, tapi ada lenggok. Jadi kita baca dengan merdu. Setidak-tidaknya kita usaha untuk baca dengan merdu, insya-Allah. Okey. Jadi itu adalah adab-adab Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran dari segi zahir. Kalau batin, dari segi dalaman, jiwa kita, raga kita, jiwa dan raga macam mana? Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan. Silakan masuk yang baru hadir dalam slot bacaan hadis kita hari ini, insya-Allah. Saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari, salam hari Ahad, insya-Allah. Baik, dalam slot bacaan hadis hari ini kita share sama-sama, kita baca sama-sama, kita nak tengok adab-adab ketika membaca Al-Quran. Okey, jom. Kita tengok adab dari segi batin, dari segi dalaman. Okey. Yang pertama dia kata sematkan keagungan Al-Quran dalam hati sebagai perkataan yang sangat agung. Okey, jadi Al-Quran ini kan kalamullah. Okey, kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu baca Al-Quran kita sematkan dalam hati kita. Okey, kita baca dengan penuh rasa keagungan. Okey, Al-Quran ni kita rasa sangat agung. Perkataan-perkataan dalam Al-Quran ni sangat agung. Kita sematkan dalam hati. Okey. Kemudian dikata kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kepada Al-Quran hendaklah disematkan dalam hati. Maksudnya sama jugalah. Okey, sematkan dalam hati kebesaran, ketinggian Allah, keagungan Allah kan. Sebab Tuhan sebagai tuan kepada Al-Quran. Tuan. Okey. Jadi Al-Quran ini dia tuan kepada Allah. Maaf salah. Okey, Al-Quran, Tuhan Allah Subhanahu Taala ini tuan kepada Al-Quran. Tu belit-belit saya. Kan? Jadi kita kena rasa baca dengan penuh keagungan. Dengan penuh bangga. Okey. Kemudian dia kata sucikanlah hati daripada segala was-was dan khayalan. Okey, waktu baca Al-Quran tu relax, lapangkan hati, lapangkan dada kan. Sucikan hati, jangan ada rasa was-was. Kita baca Al-Quran. Jadi kita jangan ada rasa was-was, jangan ada rasa khayalan. Kita baca dengan penuh khusyuk, fokus. Okey. Kenapa kita nak was-was sedangkan janji Allah itu pasti. Okey. Jadi waktu baca Al-Quran itu teguhkan hati, yakin dengan Allah. Okey, sebab janji Allah itu pasti, insya-Allah. Okey. Kemudian dikata renungkanlah dengan mendalam makna-makna kalimah Al-Quran. Okey, tenung. Bukan tenung macam tu je ayat Al-Quran tu, tapi kita mendalami makna-makna kalimah Al-Quran.
Okey, bacalah dengan penuh kenikmatan. Okey, baca Al-Quran itu dengan penuh kenikmatan. Macam mana kita makan makanan yang sedap. Nikmatnya, sedapnya kan. Mengunyah. Okey, jadi sama juga dengan membaca Al-Quran. Okey, kita baca Al-Quran dengan penuh nikmat. Okey, kata-kata dari Allah. Kemudian Rasulullah dia pernah menghabiskan sepanjang malam tu diulang ayat yang ni. Ayat daripada surah Al-Maidah. Okey, sepanjang malam Nabi Rasulullah dia habiskan sepanjang malam tu dia ulang, dia baca kalimah ni, ayat ni daripada surah Al-Maidah. Okey, apa ayatnya? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tuzhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jom kita tengok maksudnya. Kenapa Rasulullah dia baca sepanjang malam ni. Dia menghayati, dia baca dengan penuh nikmat ayat ni. Okey, jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalang. Kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Okey, jika Allah dia menyiksa mereka, mereka itu siapa? Mereka itu hamba-hamba Allah. Okey. Jadi sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah. Tiada siapa yang menghalang. Okey, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nabi baca ayat ni sepanjang malam. Okey. Dia baca dengan penuh kenikmatan. Dia dah mendalami ayat ini. Okey. Kemudian Hadrat Sa'id bin Jubair pernah juga mengulang ayat di bawah ini sehingga subuh. Waktu malam Hadrat Sa'id dia baca ayat ni daripada malam sehingga subuh. Apa ayatnya? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Daripada surah Yasin. Daripada surah Yasin. Apa maksud ayat ni? Dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini. Hai orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Maksud ayat ni maksud ayat ni orang kafir berpisah. Maksudnya jangan bercampur dengan orang yang beriman. Hadrat Sa'id dia renung ni, dia nak mendalami apa maksud ayat ni sampai subuh ni. InsyaAllah. Jadi maksudnya kita kena mendalami makna-makna kalimah Allah, insyaAllah. Baik. Seterusnya kita tengok. Usahakanlah hati supaya mengikut ayat yang sedang dibaca. Apa maksud dia kata usahakanlah hati mengikut ayat yang sedang dibaca. Contoh dia kata semasa lidah membaca ayat rahmat. Waktu kita baca Al-Quran, waktu kita baca ayat rahmat, hati kita hendaklah penuh dengan kegembiraan. Baca dengan penuh kegembiraan. Tentang rahmat, tentang nikmat, tentang pahala, ganjaran, kita baca dengan penuh kegembiraan semata-mata. Sekiranya ayat azab, macam mana pula kalau ayat tu ayat azab, kita nak baca macam mana? Maka hati kita hendaklah bergetar ketakutan. Baca dengan penuh ketakutan. Kita nak mendalami ni kan. Contoh kalau kita sedang baca ayat, kita tengok makna dia, ayat ni tentang azab, jadi kita penuh rasa takut ni. Jadi itu antara adab di adab batin, adab jiwa kita. Kemudian tumpukan pendengaran sehingga keadaan menjadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bercakap dengan kita.
dan kita sedang mendengarnya. Okey, maksudnya waktu kita baca Al-Quran, kita tumpu fokus. Okey, tumpukan perhatian, fokus. Jangan bercakap dengan orang. Okey, sekiranya kalau nak bercakap, kita berhenti sekejap daripada baca Al-Quran. Kemudian kita sambung dengan isti'azah. Kita sambung semula dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita sambung baca. Okey, jadi waktu baca Al-Quran, tumpukan perhatian. Fokus. Sebab apa? Kita kena anggap waktu kita baca Al-Quran ini seolah-olah Allah itu dia sedang bercakap dengan kita. Waktu Allah bercakap dengan kita, kita buat apa? Kita seolah-olah kita mendengar. Jadi waktu baca Al-Quran, tumpukan perhatian. Okey, insyaAllah. Okey. Jadi itulah antara adab-adab membaca Al-Quran. Dari segi zahir, dari segi batin, insyaAllah. Jadi apabila kita dah baca Al-Quran dengan beradab, insyaAllah, okey, segala amalan kita mudah-mudahan Allah terima, sebab kita dah baca Al-Quran, kita baca dengan adab. Okey, kalau dalam Melayu pun ada adab, ada istiadat. Okey, adab, maka dalam membaca Al-Quran juga ada adab. Okey, insyaAllah. Baik, itu sahaja untuk slot bacaan hadis kita hari ini. Okey, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Okey, kita dapat sedikit sebanyak mengamalkan. Okey, jadi lepas ni kita berazam. Okey, baca Al-Quran dengan penuh hormat. Kita duduk. Kita menghadap kiblat. Okey, kita ambil wuduk. Okey, kita baca Al-Quran dengan fokus, baca Quran dengan tartil, dengan bertajwid, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita lepas kita baca Al-Quran dengan beradab, kita akan lebih rasa terkesan dengan membaca Al-Quran itu, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih yang dah bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis tahniah dan syabas kepada semua yang dah bersama-sama. Okey, baik, yang dah share juga saya ucapkan terima kasih. Okey, yang dah komen, yang dah like, alhamdulillah. Baik. Okey, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis di hari esok, hari Isnin. Okey, insya-Allah. Baik. Saya ucapkan saya doakan moga-moga kita semua terus istiqamah, jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, insya-Allah. Okey. Ya, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Okey, dan terbaik mana yang dah hadir. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.